Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Alright, so hari ni kita akan continue lagi pasal statically determinate plan trust, which is I nak you all fahamkan topik kita pada hari ni. Alright, kalau tengok so today yang ni kita panggil definition of the trust. Okay, which is we define as a structure composed of the slender element. Normally dia akan buat daripada wooden strut, metal bar, angles and channel. And then kita tahu truss ni dia terdiri daripada member yang vertical, ini horizontal, dan ini pula kita panggil slender. Alright, so for the trusses normally yang kita tahu dia bila dikenakan load, bahagian atas ni kita panggil compression, bahagian bawah ni adalah tension. Loading causes bending of truss which is develop compression in top and tension in bottom member. Ini saya rasa saya dah ulang balik dah. Alright, ini adalah elemen Make sure the element roof, purlin, gasket plate, bottom chord, okay, top chord tu you all tahu kat mana elemennya supaya nanti bila ada graphical drawing yang you kena buat, you boleh draw Alright, so ini function dia. Ini kita panggil gasket plate. Gasket plate ni normally berada pada bolts and joint antara joint biasanya dekat truss. Okay, kita tahu ni truss kita. Okay, alright. So biasanya dekat sini beradanya gasket plate. Alright. Okay, so truss used to support roof are selected on the basis of span, slope on the roof material. Ni common type of the truss display dekat figure 4.7. Alright, mana figure 4.7 kita? Alright, this one adalah common type yang saya dah ajar dekat hole truss, spread truss, hole warren, saw, fink. Ini semua application yang memang ada. Sama ada application ni sudah dibuat di Malaysia atau tak. Dekat Malaysia nama kita nampak lah ada yang dah buat macam hole ni biasa Dan lain ni biasanya dekat luar negara yang banyak implementationnya. But it's okay sebab kita nak relatekan dengan projek bridge you nanti. You all kena tahu bridge truss ni main structure element of typical bridge truss shown in the figure. Kita tahu dekat sini kita panggil deck. So bridge kita panggil deck. Ini yang akan you all buat dalam projek you nanti. Alright, and then you propose type you punya truss tu macam mana. You all nak guna type jenis apa dan refer balik pada arahan tugasan group. Right, so di sini kat mana top bracing, lateral bracing, sway bracing, top chord, alright. Okay, so daripada sini pula load on decks is first transmit to stringer, then to floor beam, and finally the joint of two supporting side truss. Alright, top and bottom chord connected by top and bottom lateral. Alright, bracing. Additional stability is provided into portal and sway bracing. Okay, dia ada sway jugalah untuk yang bridge. That's why kita ada analisis yang kita kena buat. Jangan lupa BS berapa yang kita kena refer untuk tengok loading pada bridge. Alright, yang ni adalah typical form bridge truss. Ini bridge truss. Kita ada through spread truss, warren truss, kita ada deck spread truss juga, kita ada Parker truss, hole truss, Baltimore truss. You all boleh juga buat searching ataupun melalui pembacaan dalam Google tentang yang selainnya lah. K truss, ini semua adalah bridge truss. Alright, assumption in analysis. Alright, you all kena ingat dalam topik ni kita ada menggunakan assumption yang mana masih lagi relate dengan equation of equilibrium juga. Alright. Ini yang simple sajalah. Truss A, B, C ni. Kita ada 3 joint dan kita ada 2 support. Ini adalah pin yang mana kita ada 2 reaction forces. Ini kita ada roller iaitu kita ada 1 reaction forces. Yang seperti saya ajar minggu lepas. Alright. All member are connected at both end by smooth frictionless pin. You kena ingat setiap joint mestilah connected. Kalau tak connected maksudnya dia adalah failed structure. Alright. And then okay, ini yang saya nak relate dengan yang mana saya dah ajar berkenaan. Sekejap okay, tension. Ini tension. Ini compression. Okay, apa yang you kena perhatikan? Ini. Okay, outside kita panggil tension. Alright, bila dia
anak panah ke dalam dekat kita punya join. Ni join kita ni join. Alright. Dia adalah compression. Okay. Principle tensile and compression ni kena ingat sampai bila-bila, because bila you analysis nanti, okay, contohkan ni thrust kita. Alright. Then you kena buat lepas you dah kira ni reaction kan. You kena buat jawapan you nanti bila dah habis pengiraan method of joint ke atau method of section ke, you all kena lukis sama ada dia tension ataupun compression. Okay, ini compression, ini tension. Kenapa? Sebab daripada joint ni keluar tension. Daripada joint ni keluar tension. Daripada joint ni masuk dalam compression. Ni daripada joint masuk dalam compression. Sama juga dekat sini. Okay. Kalau kat sini daripada joint keluar tension. Daripada joint keluar ni tension. Daripada joint ke dalam. Okay, dia adalah compression. Okay, yang ni adalah lawan dia lah. Itu equation equilibrium yang kita belajar tu. Faham kelas? Alright. Next. Stability and determinacy. Alright, yang ni general structure involve unknown forces. Some of this structure can be complete by analyzed using the equation of equilibrium. So kita ada total force X equal to 0, total force Y equal to 0, total MZ equal to 0. Okay, the structure known as statically determinate. On the other hand, if there exists extra redundant reaction component, then the structure is said to be statically indeterminate. Alright. Okay, ini determinacy of criteria for structure. Alright, so to be in state of state equilibrium, okay, structure must meet the requirement of stability. Alright, macam mana ini kan saya dah ajar kan minggu lepas kan, saya kata M plus R equal to J, M plus R less than 2J, M plus R more than 2J. Okay, kalau justif, ini yang kita selalu kena buat lah untuk statically determinate. Yang ni biasanya adalah unstable. Ini adalah over stiff, iaitu over lah, over design. So, a truss can be as unstable if it's statically determinate or statically indeterminate. A truss externally unstable if its reaction concurrent or parallel. Okay. Sorry. Okay. Ini kita panggil external unstable. Alright. When parallel reaction. Okay. Semuanya parallel je. Alright. Dia unstable lah. Semua roller. Tak boleh. Dia kena ada biasanya roller ataupun dengan pin lah combination. Ini unstable concurrent reaction juga. Sini roller. Okay. Macam ni. Alright. Ini roller satu reaction. Ini dua lah sebab kita pin kan. Tapi tetap stable juga. Alright. Contohnya. Yang ni internal unstable. You nampak kan? Pengiraan dia 8 plus 3, 11. Less than 12. So dia unstable lah kan? M plus R less than 2J. Yang ni AD. Ni AD. BE. CF. Concurrent at the point. Alright. So, daripada sini, bila you dah faham, okay, we next to the example. Ini kita dah belajar juga kan? Member, ada berapa yang ni member? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's why member kita 10. Reaction. Ini roller. So, roller kita ada satu reaction. Join, untuk pin kita ada dua reaction. So, 1, 2, 3. So, ada 3. Join, kita ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita ada 6. So, M plus R minus 2J. You just kira je masukkan. Dia makna dia over stiff. Alright. And then, ini B you buat sendiri Alright. So, yang ni pula, example 7.2. Okay, define whether the truss is statically determinate or indeterminate. Sama juga. You all kena kira. Okay, member sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7. Reaction kita ada roller, 3. Ni stable ke tak ni? Semua roller ni. Tadi saya dah cakap dah. Join 1, 2, 3, 4, 5. So, kita ada 5. So, masuk dalam equation M plus R equal to J. So, you dapat K10 equal to 10. So, statically determinate truss. Alright. Okay, yang ni you kira sendiri. Dia stable ke tak.
Okay. Example 7.1, classify whether the thrust in the figure stable, unstable, statically determinate ataupun indeterminate. You kira macam tadi lah sama juga macam saya cakap tadi. Alright, sama ada dia parallel ke concurrent ke macam mana. Alright, so kita perlu diingatkan dalam chapter ni kita ada dua, iaitu alright, thrust ni analisis dia ada dua. Satu adalah method of join, kita panggil. Satu lagi method of section. So now yang ni adalah method yang pertama. Okay, so calculate all member forces using method of join. Alright, so macam mana kita nak buat? Contohnya ni, yang pertama kita ada join A, join B and join C. So daripada sini VA 1, VHA 2, VC 3. Tapi kita ada external load kat sini, kita ada external load iaitu 500. And then kita ada sudut lagi. So kat sini daripada sudut ni you boleh cari jarak sini, boleh cari sini. Ingat apa konsep teorem Pythagoras? Apa formula teorem Pythagoras? C equal to apa dia? A squared plus B squared square root. Okay, ini you all kena ingat balik macam mana you all dah belajar. Alright, saya tak nak tunjuk lah. Tapi biasanya ini kita boleh apply bila kita nak cari sisi yang kita tak tahu Alright. Seterusnya. Okay, seterusnya. Mula-mula first step apa yang kita kena buat? First step adalah determine yang pertama. Determine whether the thrust is determinate or indeterminate. Macam mana caranya? M plus R equal 2J ke less than 2J ke? Kena cari ataupun more than 2J. Okay, so member 3. Betul ke member tu 3? Tengok balik member tu 3. Member tu adalah 1, 2, 3. Okay, ni betul. Reaction. So 1, reaction 2. Okay, sebab pin kan. Roller ada satu je. So jadi Okay, kita sambung. Okay, so maksudnya member dah ada 3, reaction 3, join 3. So M plus R equal to J, you dapat 6, 6. So statically determinate thrust. Okay, next. Apa kita kena buat? Yang kedua. Tadi yang pertama kan? Ni yang kedua. Okay, calculate of support reaction. Alright, tadi you dah ada ni kan. You lukis balik lah. Alright. Okay, kat sini berapa ni, apa jarak kan. Make sure you dah dapat jarak kat sini. Kat sini. So, total moment. Tadi kita. Sekejap Alright, so kita sambung. Yang ni kita kena calculate dulu support reaction. Alright, so kita ada principle total yang you kira yang ni dulu. Total force moment pada C. Dia moment pada A. Alright, so dia calculate bila you anggap kat sini you paku dan yang ini reaction ni akan melawan jam kan. Alright, so you akan dapat berapa value kat sini sebab VC kali dengan sini 2 tambah dengan 500 kali 2 sebab ni nak ke sini jarak dia adalah 2. Okey, yang 500 pula jarak dia nak ke point A yang you pakukan tu jarak dia adalah 2. So 500 kali 2. So that's why you dapat VC sama dengan 500. And then you masuklah principle total force Y. Tadi total moment pada A kan equal to 0. Lepas tu ni yang pertama. Yang kedua you masukkanlah total force Y pula. Ke atas sama dengan 0. So you akan dapat VA pula. So daripada VA you akan kira dapat VC. Okay. Tapi kita kena ingat kat sini kita ada horizontal. So horizontal pada X Yang ketiga kita guna total force X
ke dengan 0 So kat sini negatif lah 500 Newton sebab dia menghadap ke kiri kan, sama dengan HA. Alright. Sebab dia ni tertukar dengan kita. Kita negative sign tu adalah ke bawah. Macam dia ke atas tu negatif. Tak apa. Kita tengok je apa macam mana. Alright. Andai katalah you dah dapat semua value. Okay. You dah dapat VA. Reaction tadi ada support kan? VA dengan VC tu adalah support first kali yang you kena cari. Okay, ni cari value dia. Yang kedua, alright, baru you kira kalau ada HA tadi. Support juga. Okay, masukkan ke dalam kita punya point A. Point A tadi, okay, kat bawah ni 500 reaction yang you cari. Ini adalah 500 yang you cari. Alright, so macam mana method of join? Pada join A, alright, kita kena pergi setiap satu join Bermula dengan join A. So daripada sini you akan kira 500 total force X sama dengan total force Y. Okay, total force X ke kanan sama dengan total force X ke kiri sama dengan kosong lah. So total force ni ke kanan adalah positif kalau kita. So kalau kita pula yang ni FAC tolak 500 lah kan, sama dengan kosong. FAC kita adalah 500 Newton. Kita adalah bentuk tension lah sebab keluar kita isim keluar. Yang kedua total force Y. Yang kedua total force Y ke atas sama dengan total force Y ke bawah sama dengan kosong. So dia akan kira 500 FAB ni ke atas kan. So FAB tolak 500. Yang ni lah sama dengan kosong. FAB you akan dapat 500 juga Newton. Tension lah. So positif. Alright, next. Yang ni you dah tadi pada join ni you dah settle dah. Lepas tu kat mana lagi? Maksudnya tadi you dah tahu berapa value kat sini you kira tadi kan? Maksudnya you dah tahu. Kalau pada join ni yang you tak tahu lagi yang ni lah kan? Yang ni tak tahu. Betul kan? Pada join B pun sama. Kat sini juga you tak tahu. So kita pergi kepada join C lah, senang. Sebab dia dah bagi clue yang ni. Dia dah bagi clue yang ni. Dua known yang kita tahu. Kita boleh calculate untuk cari yang unknown. Ni unknown kita. Alright. So. Saya gerak bawah. Yang kat sini pula. You lukis balik pada join C kat sini. So join C. Sini adalah C kan. Ni adalah reaction yang you cari iaitu VC tadi. Yang ni yang you baru dapat tadi itulah 500 tension. Yang you tak tahu yang ni. So kalau ada slender, macam mana saya ajar slender, you kena ingat pecahan dia. Saya tukar colour. Kita ada pecahan ke atas, kita ada pecahan ke bawah macam ni. Kenapa? Sebab bila ada sudut ni, kita kena pecahkan kepada 2 sebab kita bila force Y kali dengan sudut dia akan dapat value lain. X bila kali dengan sudut dia dapat lain. Kenapa? Sebab slender tu lah. Tak apa saya ajar. Alright. So daripada sini total force Y sama dengan total force Y ke atas sama dengan total force Y ke bawah. Contohnya you nak tengok total force Y lah paling senang kan? Alright. So ke atas 500 tambah sebab ni kan keluar kan. Tambah FBC. Sekarang ni sudut you kat mana? Yang ni kan. Yang paling dekat dengan sudut kita panggil cos. Yang ni adalah cos. Yang ni jarak dia jauh kan. Ni kat atas kan. Ini kita panggil sinus. Sebab tu FCB sin 45. Sebab total force Y kita fokus yang ni. Sama dengan kosong. So you kira dah dapatlah FBCU. Sama dengan 707. Faham? Next. Negative sign indicate the forces tend to be shortened and the members, so the force is a compression. Kalau negatif tu dia panggil compression lah.
Okay, sama. How? All load assume move out from the join. You kena ingat setiap join yang kita kira, andai kata you tak tahu tadi yang segitiga macam tu tadi kan. A, B, C. Ni ada forces, ni ada forces, ni ada forces. Yang ni, pada join A ni, you pun lukis balik pengiraan. Okay. Itu macam ni, itu macam ni. Contohnya. Sorry, tadi macam ni kan. Sorry. Tak apalah. Okay. So, kat sini, F, A, sini F, C kan. B. Sini kita panggil F, A, C. Sini kita panggil F, A, B. Terus assume dia anak panah keluar. So, all load must assume move out from the joint. Okay. Semua. So, kalau you dapat jawapan lepas ni negatif, iaitu compression, tak apa. Lukis balik. Nanti bila dah habis kira semua, baru you lukis balik. Last kali. Kalau di compression, you buat je macam ni. Mula-mula you kira, masa assume you kira, you pakai okay, masa mula-mula you kira tu you pakai tension. Alright, so calculation shows the force compression. Ini compression. Okay, ini adalah tension. Alright, ini adalah internal dia lah. You kena ingat kat sini kita panggil stabilize ataupun equilibrium. Tadi you assume kalau compression, sini compression kan, C kan. Internal dia lawan dia balik je lah. Okay, itu sahaja. Okay, next. Ini yang saya cakap tadi. Bila habis jawab soalan method of join ni, you kena ada summary. Summary jawapan you. Kena buat ni untuk you gain balik jawapan you. Sama ada nak dapat betul 100% jawapan ni ke tak. So you lukis balik lah. Kalau you dapat tension, tension lah. Ini compression. Ini pun compression juga. Sebab anak panah dia ke dalam kan. Ini pun sama compression. Semua compression. So you just nyatakan sahaja. Right. Ni you boleh kira balik. You masukkan contohnya join B lah. Join B. So total force act you ada 500 kan. 500 sama dengan total force act negatif kan. Kat sini you kena ingat ni kan. Tadi saya dah cakap kita ada dua kan. Macam ni. Kita ada dua. Y dengan X ni. So 707 sin 45. Sebab saya cakap tadi lah. Mana yang paling dekat dengan sudut tu cos. Mana yang paling jauh tu sin. So sini sudut dia. Ni dah sudut 45 kan. So X ni jauh kan daripada sudut ni kan. Sebab tu dia jadi sin 45. Alright. Next. Okay. This is a procedure for analysis. Okay. Analysis, the following procedure can be used to guide the solve of the problem using method of join. Alright. Sebab nak kira method of join. Determine thrust, determinate yang first tadi you kena kira. Wajib Yang kedua, calculate support reaction you. Kena kira lah VAU berapa, VAB berapa. Ingat kalau roller satu je reaction dia. Kalau pin dia ada dua. Okay, sini kita ada mungkin VA, sini kita ada VA, H, A. Okay, draw the body diagram of joint having at least one known forces, okay, ataupun two unknown forces. If the joint located at the support, it may be necessary to find the external reaction support. You kena lukis free body diagram. Okay, maksudnya tadi daripada figure tadi ada jenis macam ni. Okay, ada macam ni semua kan. Free body diagram dia, contohnya pada joint A, ni support untuk A, ni roller. Satu. Lepas tu, okay. Ni you assume lah. Sini adalah FAC, FAB. Ini adalah namanya free body diagram. Assume all loads move outward of the joint. Kena ingatlah setiap ni you tak tahu lagi dia compression ke tension. Tapi awal-awal ni you terus assume dia keluar daripada joint. Alright. And the X and Y resolve into the X and Y component. Two forces equilibrium equation EFX equal to 0, EFY equal to 0 to apply. Kalau ada slanting tadi kan. Okay, joint A. Macam ni. Tiba-tiba dia macam ni. You kena resolve kepada dua yang tadi tu. Paling dekat dengan sudut adalah cos. Paling dekat jauh dengan sin. Continue. Okay, ni yang ketiga. Okay, ni yang you assume keluar. Yang keempat, you buat resolve daripada dua X and Y component.
And then continue to analyze member forces at the joint where against it is necessary to choose joint having two or two unknown ataupun dua ataupun satu. Indicate whether the member compression or compression. Last kali baru you indicate Dah dapat jawapan. Okay. You dah kira kan calculation you kan? Okay, you dah kira. So, you kena indicate lah jawapan dia. Contohnya, FAB you dapat jawapan 500. Indicate, dia tension ke atau dia compression. Okay, Newton. Jangan lupa unit. Alright. Okay, faham? So, you ada berapa? 5 step. Kena ingat 5 step ni. Faham? Okay, now kepada example 7.4. I just go for the glance through lah. Alright, so sekarang ni kita ada roller and pin. You kena ingat kat sini kita ada roller. Okay. So sekarang ni dia kira ada reaction kat sini. Ni pun ada reaction juga. Ni pun ada reaction juga. Alright. So daripada sini, you kena buat apa dulu yang tadi? You kena kira M plus R equal to J ke, more than 2J ke, less than 2J dulu. Ini ada markah Okay, kena kira wajib. Alright, yang kedua, you carilah calculation support reaction you, VA dengan VB ni. Okay, ni dah bagi jawapan dah kat you. You kena cuba kira, dapat tak jawapan sama. And then daripada situ, baru pecahkan. Alright, contohnya, okay, contohnya you tengok pada joint A. Pada joint A ni, kat sini, okay, you illustrate kepada sini. Sini, masuk. Okay. So, you pecahkan. So, joint A, you mesti boleh cari sudut. Cari sudut dulu. Okay, lepas tu, ni reaction yang you dapat lah daripada VA. Ni VA. Yang ni pun HA. Okay. So, sekarang ni FAC. Kita ada dua So, you kena resolve into two component. Y, X. Okay. Bila YX, saya cakap kan dekat dengan sudut yang mana? Y ke X? Mestilah X kan? Ini adalah cos. FAC cos theta. Ni mesti automatic jadi sin lah. Alright. So, daripada sini lah you kira menggunakan prinsipal equilibrium. Total force Y equal to 0. So, 3.2 plus. Plus berapa? FAC. Inilah Ni, yang ni. Sin 51.34 sebab theta ni. Make sure cari theta tu berapa. Equal to 0, so you dapat FAC. Alright, yang kedua. Sorry. Okay, yang kedua. FAC dah Yang kedua tadi, you dah dapat FAC. Cari FAF pula. So, you akan dapat jawapan untuk FAF. Menggunakan sama je. Menggunakan konsep yang tadi saya ajar tadi tu. Okay. FAC plus FAC cos. Sebab tadi kan kita dah resolve kan. Resolve. Yang paling dekat ni cos. Yang ni sin. You gunakan equation ni juga sama. Alright. Tak apa. Jangan takut. Okay. So, joint A dah. Okay, joint A ni dah. Kat mana pula? You kena ingat bila you kira kat sini, automatic you dapat jawapan kat sini tadi kan? FAF tadi kan? Maksudnya yang ni you tahu. Yang ni you tahu tak? Okay, kalau tak tahu tak apa. Yang penting, you kena tengok jawapan yang you ada sekarang, you ada support. Kalau you ada support, yang atas boleh kira tak? Yang kanan boleh kira tak? Okay, so kita pergi tengok pada join F pula. Let's go. Okay, join F. Okay, yang ni, you kena ingat kat sini, 8, 8.6. Ni jawapan FFC. Kan? Tadi, yang jawapan je tadi, first. Okay, so you just kira total force X equal to 0. So, 8.6 plus FFE equal to 0. FFE sama dengan 8.6 bawa ke kanan
Jadi 8.6 kilonewton. Sebab tu dia dapat ni tension positif kan. Okay, FFC pula. FFC total force Y ke atas equal to 0. So minus 8 tolak ke bawah plus FFC sama dengan 0. FFC sama dengan 8 kilonewton pon tension. Okay, seterusnya sama juga. Okay, cuba kira yang ni. Cuba kira yang ni pula. Okay, dapat tak jawapan? Join B. Kalau satu tak habis pula lecture saya. Saya minta supaya kalau tak faham baru kita pergi pada satu tempat tu. Tengok macam mana. You all tak faham tentang mana. Boleh? Okay, perhatikan nanti kita akan. Okay, last kali sebelum tu. Ini baru kita checking. Ini penting Yang you kena lukis balik. Semua jawapan-jawapan yang ada tu. Letakkan balik kat dalam ni. Value-value tu. Berserta dengan arrow ni. Arrow ni tension. Yang ni compression kan. Sebab masuk dalam kepada join kita kan. Okay. Ini tension. Ini compression. Ini semua penting. Sebab jawapan you nanti bila you kira. You akan dapat balance. Balance. Baru jawapan you betul. Okay. Minta buat sekarang. Dan nanti antara pukul 11 kan. Kita akan Google Meet dalam pukul 11.30. Okay, tengok macam mana Saya akan bagi announcement nanti.